ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Bersedia untuk Mati yang saya sendiri tulis, dan insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan bab yang ketiga di dalam kitab ini, iaitu pada muka surat yang ke-23. Kalau tak salah saya lah. Pertamanya saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian disebabkan kerana kelewatan sedikit kita bermula, kerana ada sedikit kekeliruan dan juga masalah kepada sistem speaker saya ni. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba sistem speaker saya ni tiba-tiba ada gangguan pula. InsyaAllah saya akan cuba untuk tengok lepas pada ni. Jadi saya pakai orang kata apa, earphone je pada hari ni. Mudah-mudahan suara saya boleh didengari dengan baik oleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita tengok kepada bab yang ketiga. Penipuan syaitan, ya. Umum mengetahui, saya mengatakan di situ, umum mengetahui apakah peranan syaitan dalam kehidupan seharian. Syaitan menghasut manusia sejak daripada zaman Nabi Adam sehinggalah ke hari kiamat. Ini semata-mata kerana mahu mengajak manusia memenuhi neraka Allah bersama-sama mereka. Namun kita perlu mengetahui bahawa syaitan bukan sekadar menghasut kita ke lembah maksiat sahaja. Kadang-kadang syaitan bukannya mengajak kita melakukan perbuatan yang zahirnya nampak jahat. Jadi maksudnya, kalau kita sebagai orang beriman ni, kita kena sedar bahawasanya tugas syaitan ni ada banyak, dan di antara yang paling utama adalah nak menyesatkan manusia dan menjerumuskan manusia ke lembah maksiat dan juga ke lembah yang Allah Subhanahu wa taala murka. Sebab itu Allah Azza wa Jal merakamkan di dalam Al-Quran bagaimana Iblis la'natullahi alaih, ketika mana setelah Iblis ini dilaknat oleh Allah, Iblis minta pada Allah. Kata Iblis, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Yang bermaksud, kata Iblis kepada Allah, kata Iblis, oleh kerana engkau telah oleh kerana engkau telah menyesatkan aku, wahai Tuhan, daripada jalan yang benar, aku akan mengganggu manusia. Aku akan mengganggu manusia supaya mereka ini tersasar daripada jalanmu yang sebenar. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka. Kata Iblis, aku akan mendatangi manusia-manusia ini min baini aydihim, daripada depan mereka, wa min khalfihim, daripada belakang mereka, wa an aymanihim, daripada kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan daripada kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau akan dapati, wahai Tuhan, kebanyakan daripada manusia ini, engkau akan dapati kebanyakan daripada manusia ini tidak akan bersyukur kepada kamu. Jadi maksudnya engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur, kata Iblis. Maksudnya Iblis, tugas dia adalah untuk mendatangi kita daripada depan, daripada belakang, daripada kanan dan daripada kiri. Dia akan datang mengganggu manusia. Bukan hanya dia ganggu manusia untuk melakukan maksiat. Ada kalanya syaitan mendatangi manusia sewaktu manusia sedang melakukan ketaatan, dengan dijadikan ketaatan yang dilakukan oleh manusia ini sia-sia. Bila mana, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila mana kita buat ibadat, dia datang dalam keadaan dia memasukkan sifat-sifat riak di dalam diri kita, sehinggalah amalan kita itu menjadi sia-sia belaka.
Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, perkara ini ya kita mesti sedar. Ini janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman, kata Allah, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya syaitan ini, ya, sesungguhnya syaitan ini memerintahkan manusia untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran, dan supaya kamu menyebut tentang Allah dengan apa yang kamu tidak ketahui, buat pandai. Mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, kadang-kadang sebut syaitan, kadang-kadang sebut iblis, ada beza ke? Biasanya bila disebutkan dengan perkataan syaitan, itulah iblis, yang mana dilaknat oleh Allah Azza wa Jal ketika mana Allah Azza wa Jal memberikan arahan kepada dia untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadat, sujud penghormatan kepada Adam, maka dia ingkar, dia besar diri, dia mengatakan dia diciptakan daripada api dan Adam diciptakan daripada tanah. Tetapi bila disebutkan syaitan, syaitan, maka syaitan ni dia ada di kalangan manusia dan di kalangan jin yang menjadi pengikut kepada syaitan yang asal, iaitulah iblis, la'natullahi alaih. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Allah telah memberikan amaran kepada kita bahawasanya kita jangan menjadikan syaitan ini sebagai panduan untuk kita taat kepada dia. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahawasanya iblis merupakan musuh kita yang paling nyata. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di dalam bumi ini halalan tayyiba, yang mana yang halal dan yang mana yang baik, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu sekali-kali mengikut langkah-langkah syaitan. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kamu. Oleh kerana itu Ibnul Qayyim mengatakan, dia menyebutkan bahawa syaitan akan menjadikan manusia terjun di antara dua lembah. Syaitan ni tuan-tuan, ataupun iblis ni, apabila dia nak menggoda manusia, dia akan jadikan manusia ni terjun sama ada lembah ke kiri ataupun lembah ke kanan. Maksudnya dia ada dua lembah yang syaitan akan terjunkan kita, akan jerumuskan kita. Dia tak kisah kita jatuh yang mana satu pun. Sama ada kita nak jatuh belah kiri pun okey, nak jatuh belah kanan pun okey. Jangan duduk di tengah-tengah. Kerana agama Allah Azza wa Jal berada di tengah-tengah, yang kita panggil sebagai wasatiyatul Islam, keseimbangan, berada di tengah-tengah. Duna ifrat wala tafrid, bukan melampau dan bukan cuai. Jadi syaitan ni tugas dia nak jadikan kita ni tuan-tuan sama ada terjun ke lembah kiri ataupun ke lembah kanan. Kata Ibnul Qayyim, sama ada terjun ke lembah sebelah kiri atau sebelah kanan, syaitan tidak kisah. Asal salah satu daripada dua ni kita terjerumus, berjayalah kerja syaitan. Kata Ibnul Qayyim, landasan yang tengah ini adalah landasan yang lurus, landasan Islam, landasan taat, landasan yang menuju ke syurga Allah. Syaitan dengan sedaya upaya dan kebijaksanaan mereka akan cuba menolak kita supaya terjatuh ke salah satu daripada dua lembah ni. Syaitan akan cuba untuk sesatkan kita, untuk kita jatuh pada salah satu daripada dua lembah. Saya katakan di muka surat 24, saya mengatakan manusia secara fitrahnya berdiri di tengah-tengah di antara dua lembah. Salah satu lembah adalah lembah maksiat. Satu lembah ni lembah maksiat. Lembah belah kiri katakan dia adalah lembah maksiat. Apa itu lembah maksiat? Lembah yang Allah Azza wa Jal nyatakan di dalam Al-Quran, ia adalah perkara yang dilarang. Allah larang kita untuk kita lakukan perkara ini, seperti mana berzina, seperti mana minum arak, seperti mana sembah kepada sembahan orang-orang kafir, menyembah sesuatu selain daripada Allah, mencuri, berjudi, menyalahgunakan kuasa, rasuah dan seumpamanya. Ini merupakan lembah maksiat. Ada manusia yang syaitan akan goda dia untuk pergi ke lembah ini.
Ada manusia yang syaitan akan cuba untuk goda dia masuk ke lembah maksiat. Kebanyakan orang mengetahui akan lembah ini. Jadi orang yang ada ilmu, orang Islam yang duduk dalam negara Islam, yang ada pengetahuan walaupun asas, dia tahu benda yang diharamkan. Dia tahu arak itu haram. Dia tahu zina itu haram. Dia tahu judi itu haram. Dia tahu riba itu haram. Maka apabila dia buat, katalah syaitan goda dia, dia buat. Maka bila dia buat, dia sedar benda yang dia buat itu, benda yang dia buat itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Tapi dia buat juga. Dia sedar benda tu haram, tapi dia tewas dan dia buat. Selagi mana dia tidak mengingkari pengharaman perkara itu, dia kekal mukmin. Cuma iman dia itu tidak sempurna dan dia digelar sebagai orang yang fasik. Masih lagi beriman, tetapi dia berada dalam keadaan ataupun dalam daerah yang bahaya kerana mungkin dia dicampakkan oleh Allah masuk ke dalam neraka disebabkan perkara yang dia lakukan itu. Itu yang pertama. Baik. Saya sebut di situ lagi, dia kata, malah dia kata, saya kata, malah mereka yang terjerumus ke dalam lembah ini juga sedar bahawa mereka sedang melakukan maksiat dan dosa. Lembah di sebelah yang lain pula adalah lembah yang berbahaya. Lembah ini adalah lembah melampau dalam beragama. Ini satu lagi lembah yang bahaya, lembah yang melampau dalam agama. Yang ni tak ramai orang sedar dia salah. Kerana orang-orang yang melakukan kemelampauan di dalam agama, ada kalanya, bahkan sentiasa, dia merasa bahawasanya apa yang dia lakukan itu merupakan perkara yang Allah Ta'ala suka. Oleh kerana itulah Nabi SAW berpesan kepada kita supaya kita ni jangan melampau. Iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kamu jangan melampau di dalam agama. Hati-hati. Halakal mutanatti'un. Maka binasalah golongan-golongan yang melampau di dalam agama. Siapa golongan yang melampau? Golongan yang melampau ini ialah mereka yang melakukan perkara yang tidak disuruh oleh Allah, yang tidak ditunjukkan oleh Nabi, tetapi mereka lakukan atas dasar ia adalah ibadat untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal. Jadi Nabi pesan kepada kita, jangan melampau. Sebab itu dalam agama ini, Nabi SAW mencela perbuatan bid'ah. Dan bid'ah ini, walaupun dia ni tak macam maksiat, orang buat kerana orang nak dekatkan diri pada Allah, orang buat kerana orang anggap benda tu ibadah, dari satu sudut ia sangat bahaya kerana orang yang sedang melakukan maksiat mungkin tahu dia sedang melakukan maksiat, mungkin dia tahu Allah Ta'ala tak suka perbuatan dia, tapi dia tewas dengan nafsu dia tewas dengan syaitan, maka dia lakukan dalam keadaan dia sedar benda tu dosa. Sebaliknya, orang yang melakukan melampau dalam agama, Allah Ta'ala suruh buat benda ni, dia pergi tambah benda-benda yang Allah Ta'ala tak suruh. Maka dia rasa dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi dia tak sedar dia sebenarnya sedang menempa murka Allah Azza wa Jal. Dan perasaan ataupun perbuatan melampau dalam agama ni tuan-tuan, yang telah menyebabkan agama-agama yang Allah Ta'ala turunkan sebelum ini, syariat-syariat yang Allah Ta'ala turunkan sebelum ini kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad dirosakkan oleh pengikut-pengikut sebelum ini, disebabkan kerana ada sifat melampau di dalam agama. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita melihat bagaimana golongan Nasrani, baru-baru ni kita negara kita ni jadi heboh sikitlah bila ada beberapa orang Melayu yang mengaku Islam, mengaku Islam, tapi mereka telah memakai macam-macam lah topi Santa Claus dan seumpamanya. Jadi di antara contoh yang terbaik ialah ahli kitab. Ahli kitab yang mana Allah Azza wa Jal telah berpesan kepada ahli kitab, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, kamu jangan melampau dalam agama kamu dan kamu jangan menyebutkan sesuatu tentang Allah melainkan kebenaran. Kenapa ahli kitab ni ada perasaan melampau? Antaranya
apabila mereka terlalu melampau kepada Nabi Isa, mereka menjadikan Nabi Isa itu tidak berpada sebagai Nabi. Mereka jadikan Nabi Isa itu anak kepada Tuhan. Anak kepada Tuhan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mencela mereka-mereka yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada anak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Yang bermaksud, mereka yakni golongan ahli kitab mengatakan Allah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan, kamu telah membawa perkara yang sangat besar kesalahannya. Kamu telah membawa ataupun kamu telah menjadikan ataupun kamu telah berkata dengan sesuatu yang sangat besar kemungkarannya, yang sangat besar kesalahannya apabila kamu mengatakan Allah itu ada anak. Kemudian kata Allah, takadu samawati yatafattarna minhu, yang mana hampir-hampir langit itu terpecah menjadi berkeping-keping disebabkan perkataan kamu itu. Wa tanshaqqul ard, dan hampir-hampir bumi menjadi terpecah, bumi menjadi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir juga bukit-bukit menjadi hancur apabila mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla mempunyai anak. Sebab apa mereka menjadi sesat dan kufur? Kerana mereka ini melampau di dalam agama. Apa yang melampaunya? Melampaunya apabila mereka terlalu sayangkan kepada Nabi mereka, Nabi Isa. Mereka angkat Nabi Isa lebih daripada martabat kenabian, sehingga mereka angkat Nabi Isa itu kepada martabat anak kepada Tuhan. Jadi kalau nak dia orang kata kita sayang kat Nabi Isa, sayang kat Jesus tak padan hanya dengan kita jadikan dia nabi. Kalau nabi sama macam nabi lain lah, sebab mereka juga percaya kepada Abraham, mereka juga percaya kepada Adam, mereka juga percaya kepada Nuh. Tetapi mereka kata Jesus ni lebih sikit, jadi kita kena angkat dia sebagai anak Tuhan. Ini merupakan di antara natijah bahayanya ghulu di dalam agama, bahayanya perbuatan melampau di dalam agama. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tanya kepada ahli kitab pada hari ini, mereka mungkin sebahagian besar daripada mereka mungkin tidak menyedari kesalahan mereka, dan mereka menganggap bahawasanya mereka sedang melakukan perkara yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, sedangkan mereka sebenarnya melakukan perkara kekufuran dan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Sebab itu bahaya sebenarnya perkara yang melampau dalam agama. Tapi syaitan tak kisahlah. Yang mana satu dia tak kisah, sama ada manusia terjun ke lembah maksiat pun dia tak kisah, sama ada manusia terjun ke lembah melampau pun dia tak kisah. Salah satu daripada dua. Cuma kesan yang bahaya, sebenarnya kesan yang bahaya, lebih bahaya kepada generasi yang datang berikut adalah mereka yang melampau. Kerana kemelampauan mungkin membawa kepada bid'ah yang mengubah agama, mungkin juga membawa kepada kekufuran, sehingga mengubah wajah agama menjadi agama yang asing daripada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini. Seperti agama yang dibawa oleh Nabi Isa, tidak seperti mana yang diimani oleh mereka yang mengaku mereka adalah Nasara pada hari ini. Nabi Isa membawa syariat bahawasanya dia adalah Nabi yang akan datang selepas dia bernama Ahmad. Syariat Nabi Isa ataupun akidah yang dibawa oleh Nabi Isa, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Isa tidak pernah mengaku dia adalah Tuhan, dan Nabi Isa tidak pernah sekali-kali menyuruh mana-mana pengikut dia menyembah dia. Tetapi disebabkan kemelampauan golongan-golongan yang obses kepada Nabi Isa ni melampau sangat, maka akhirnya mereka mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya sebut di situ, syaitan akan melihat kekuatan dan kelemahan kita. Syaitan ni tuan-tuan, dia hidup lama. Daripada sebelum Nabi Adam dicipta, syaitan dah hidup. Iblis ni dah ada dah. Jadi dia punya pengalaman tu
Dia punya experience tu, kalau nak letak dalam resume, berkeping-keping lah resume, tebal. Dia punya experience dalam nak menggoda manusia. Jadi, bila dia nak goda kita, dia akan tengok kepada kekuatan dan kelemahan kita. Dia nak tengok kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Dari situ syaitan akan cuba menjatuhkan diri kita ke dalam salah satu daripada dua lembah ni. Sama ada jatuh ke lembah maksiat ataupun melampau dalam beragama. Itu bukan menjadi keutamaan. Asalkan kita tidak berada di landasan Islam yang sebenar. Sebagai contoh, ada orang yang tidak mampu belajar, ada orang yang mampu belajar. Ada yang tidak mampu membaca walau satu buku, ada orang yang mampu membaca puluhan buku. Ada orang yang tidak mampu bertahan duduk di dalam majlis ilmu, ada orang yang mampu ikuti majlis ilmu sehingga habis. Syaitan akan melihat kepada semua perkara ni. Macam mana syaitan boleh tengok? Macam mana syaitan boleh lihat? Allah Azza wa Jal menjadikan bagi setiap kita ni ada malaikat yang jaga dan ada syaitan yang ikut. Kita ni ada satu malaikat dan ada selain daripada malaikat yang jaga kiri kanan kita lah, malaikat yang kita panggil sebagai qarin, dan juga ada di sisi kita ni syaitan yang menjadi qarin kita. Syaitan yang jadi qarin ni siapa ni, selama mana kita hidup, selagi itulah kita akan diikuti ataupun dikawal ataupun dipantau oleh syaitan ni. Dipantau oleh syaitan ni, dia akan ikut. Sebab itu jangan terkejut. Sebab itu tuan-tuan, jangan terkejut kalau kita pergi jumpa dengan Tok Bomo. Tok Bomo boleh tahu kita nak apa. Kita mau bagi tahu je, Tok Bomo saya sebenarnya sekian ni kan. Saya sebenarnya nak ni. Kita kata, dia kata tak payah, saya dah tak bagi tahulah, saya dah tahu. Mana dia tahu? Dia tahu sebab qarin syaitan kita ni duk bisik dekat syaitan dia. Syaitan kita ni bisik dekat syaitan dia, akhirnya syaitan kita tahulah. Syaitan dia tahu dan syaitan dia akan bisikkan kepada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syaitan ni dia ikut kita lama dan dia tahu kelemahan dan kekuatan kita. Dia tahu mana satu kelemahan, dia tahu mana satu kekuatan. Dia akan gunakan kelemahan dan kekuatan kita ni untuk dia goda kita. Dan dia akan jadikan kekuatan kita tu supaya kita jauh daripada berada di jalan Tuhan. Jauh daripada jalan Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sebut di situ. Saya kata syaitan akan melihat kepada semua perkara ini. Setiap daripada kita akan diikuti oleh syaitan. Syaitan ini akan sentiasa ada bersama kita. Syaitan ini akan mengesan di mana titik kekuatan dan kelemahan kita. Selepas mereka tahu titik kelemahan dan kekuatan, syaitan akan sedaya upaya. Syaitan akan berusaha sedaya upaya untuk menjatuhkan diri kita ke salah satu daripada dua lembah ini. Kerana itulah juga jangan kita merasa hairan apabila Tok Bomo tahu akan hajat kita sebelum menceritakan masalah kita. Saya sebut tadi kan, macam mana dia tahu? Adakah dia tahu benda gaib? Tak. Dia bisik, syaitan kita, qarin kita ni, sebelum kita pergi jumpa dia, kita dah cakap mungkin dengan orang lain kita nak pergi jumpa dia kerana ada sekian-sekian perkara. Sekian-sekian perkara. Jadi bila kita sebut tu, qarin kita daripada kalangan syaitan yang ada pada kita ni, dia akan bagi tahu kepada qarin yang ada pada Tok Bomo tu, akhirnya Tok Bomo tu tahu. Baik. Bagaimana Tok Bomo sebegini tahu akan hajat kita? Tiada lain melainkan syaitan yang bersama kita itulah yang menceritakan hal tersebut. Mereka yang dilabel dengan nama Tok Bomo ini hanyalah mencuri cerita daripada para syaitan dan jin sahaja. Para syaitan dan jin akan sentiasa berusaha untuk memenuhkan neraka Allah dengan anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Alhamdulillah, masyarakat kita dewasa ini sudah mula meninggalkan amalan karut dan kepercayaan mereka terhadap Tok Bomo. Baik. Saya nak sebut tentang kekuatan dan kelemahan ni. Saya sebut di sini. Bagi mereka yang mempunyai akal fikiran yang kuat, yang rajin membaca, syaitan akan menggoda dia supaya terus membaca sehingga dia lupa beramal. Nampak? Dia tengok kita ni, dia kata dia ni jenis kuat beramal. Kuat membaca.
Dia ni jenis kuat baca, fokus baca, jenis rajin baca, otak jenis bagus, boleh terima maklumat banyak. Syaitan tahu ni kekuatan dia. Dan syaitan akan goda dia. Dengan kekuatan dia ni, syaitan akan suruh dia baca. Lama-lama dia tak beramal. Dia tinggalkan amalan semata-mata dia rajin membaca. Ini merupakan di antara tipu daya syaitan. Ada di kalangan manusia juga yang syaitan tengok dia kuat beramal. Dia beramal. Ya. Bila mana dia beramal, syaitan akan tengok ni kekuatannya. Kejahilan yang ada pada dia. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya syaitan ni dia dah masak dah dengan kekuatan dan kelemahan kita. Jadi dengan itu syaitan akan guna untuk menjerumuskan kita. Jadi golongan-golongan ulama-ulama yang menulis tentang talbisu iblis, antaranya Ibnul Jauzi, dia menulis tentang bahaya belitan iblis. Dia menulis ada di kalangan para ulama zaman dulu, penuntut ilmu zaman dulu, yang hanya berteori, yang hanya belajar, yang hanya mencari hadis, pergi sana cari hadis, pergi sini cari hadis, tapi akhirnya tidak beramal, akhirnya tidak memahami hukum, yang banyak hanya sanad tetapi tidak faham pun apa yang mereka riwayatkan. Ini juga merupakan salah satu daripada tipu daya syaitan. Di antara manusia juga yang mempunyai ilmu yang banyak, ilmu dia banyak, dia tahu mazhab ni, dia tahu mazhab tu, dia tahu mazhab ni, dia tahu pandangan ulama tu, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila dia tahu manusia ni jenis minat belajar, syaitan ni dia tahu, Qarin daripada kalangan syaitan ni, dia tahu manusia ni minat belajar. Bila minat belajar, dia tahu yang masalah ni, dia tahu masalah ni, dia akan jadikan manusia itu tak beramal. Bahkan lebih teruk daripada tu, dia mungkin menjadikan manusia tu bukan hanya sekadar tidak beramal, tetapi menyalahgunakan ilmu yang dia ada untuk dia melepaskan diri dia daripada tanggungjawab agama. Ini lagi bahaya. Dia akan gunakan segala rukhsah ulama yang ada untuk dia lepaskan diri dia daripada tanggungjawab agama. Jadi sebab itu para ulama meletakkan satu kaedah. Dia kata apa? Dia kata man tatabba'a rukhsal ulama faqad tazandaq. Sesiapa yang sentiasa mencari-cari rukhsah ulama, dalam pandangan ni dia cari mana pandangan yang paling senang, ikut hawa nafsu dia ikut yang tu. Dalam masalah ni dia tengok mana pendapat yang paling senang, dia ikut yang tu. Dia ambil yang paling senang ni bukan berdasarkan kepada dalil dia, bukan berdasarkan kepada penelitian, tetapi dia ambil pendapat yang mudah tu kerana dia nak ikut hawa nafsu dia. Dia nak ikut hawa nafsu dia. Jadi benda ni sangat-sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan, akan menjadikan manusia ni jahat dengan ilmu dia. Berapa ramai di kalangan manusia yang menggunakan ilmu dia untuk melakukan kejahatan. Jadi mereka ini sedang ditipu oleh syaitan. Syaitan menggunakan kekuatan otak dia, otak kawan ni yang ilmu banyak, untuk menyesatkan dia, untuk menjadikan dia tidak berada di atas landasan yang sebenar. Baik. Kedua-duanya disukai oleh syaitan. Baik. Saya sebut di situ, apabila syaitan melihat seseorang bersifat pemurah, syaitan akan menyuruh dia membazir, walaupun pada barangan yang tidak memberi manfaat, sehingga melupakan nafkah terhadap keluarga. Nampak? Syaitan bila tengok satu orang jenis pemurah, jenis suka memberi, syaitan akan galakkan dia memberi. Syaitan akan galakkan dia berinfak. Syaitan akan suruh dia keluarkan belanja. Tetapi dalam masa yang sama dia lupa tanggungjawab sebenar dia untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Dia bagi pada orang lain dengan alasan dia nak bantu untuk kerja-kerja Islam, tetapi dia lupa bahawasanya di antara kerja Islam juga ialah dengan memberi nafkah kepada anak dan isteri. Bahkan memberi nafkah kepada anak dan isteri lebih utama daripada memberikan infak yang sunnah. Kerana Islam ni bila dia menuntut penganut dia melakukan sesuatu amalan, di sana ada tingkatan amalan. Ada yang wajib, yang perlu didahulukan, dan ada yang sunat. Yang mana kita perlukan buat yang wajib dulu sebelum yang sunat. Keseimbangan ini diperlukan. Dan apabila seseorang manusia ditipu oleh syaitan, dia mungkin tak nampak prioriti.
dia mungkin tak nampak keutamaan, dia merasakan dia sedang melakukan ketaatan, tetapi dalam masa yang sama dia mengabaikan kewajipan yang sepatutnya dia lakukan. Pada seorang yang bersifat kedekut, maka syaitan akan terus menggodanya agar dia menjadi sangat kedekut sehingga dia tidak mahu membayar zakat dan infak di jalan Allah. Perkara inilah yang perlu kita perhatikan. Kita perlulah sentiasa berhati-hati. Persediaan yang sangat penting sebelum menghadapi kematian adalah kita mengetahui di mana dan bagaimana syaitan boleh menggoda kita. Jadi nak bersedia untuk mati ni, kita kena tahu. Kita kena tahu dulu, kita kena tahu syaitan ni goda kita macam mana. Dia akan tengok kekuatan, dia akan tengok kelemahan. Daripada situ dia akan goda kita. Maka kita jangan tertipu dengan dia. Dan di sana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada lagi cara-cara lain yang syaitan nak gunakan untuk dia menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Di antaranya yang syaitan selalu buat ialah syaitan ni akan menghiaskan perkara-perkara dosa yang dilakukan oleh manusia. Kadang-kadang dia rasa tak ada apa-apa benda tu, sedangkan benda tu adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan apabila syaitan memperhiaskan amalan-amalan mereka yang jahat. Amalan mereka itu jahat. Amalan mereka itu sebenarnya jahat. Tetapi syaitan hiaskan amalan mereka itu supaya amalan mereka itu nampak baik, supaya amalan mereka tu nampak macam tak ada apa-apa. Kita dikejutkan tuan-tuan dan puan-puan dengan dengan satu orang perempuan yang mendakwa dirinya Muslim tetapi sujud di dalam kuil Sikhism, di dalam kuil Sikh, dalam Gurdwara, yang mana perkara ini telah menggemparkan negara kita. Banyak netizen dok bercakap. Mungkin ada di kalangan kita yang kata jangan terlalu cepat nak menghukum manusia. Saya setuju, jangan cepat nak memurtadkan manusia, yang tu saya setuju. Tetapi dalam masa yang sama kita kena sedar dalam masa yang sama bahawasanya perbuatan sujud di kuil ataupun di depan sembahan orang kafir merupakan dosa besar secara sepakat ulama. Tak ada ulama yang cakap tak dosa. Yang ulama ada beza pendapat kafir ke tidak. Minoriti ulama kata semata-mata sujud pada sembahan orang kafir dia terus akan menjadi kafir. Tetapi majoriti ulama kata kena tengok kepada niat dan tujuan. Kalau dia sujud untuk menyembah, dan dia kafir. Tapi kalau dia sujud untuk menghormati, dan dia tak kafir, dia hanya berdosa besar. Jadi walau macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan, dia tetap dosa besar. Tetapi ada sebahagian daripada netizen yang kadang-kadang orang-orang yang di Facebook ni kadang-kadang menulis, dia kata jangan terlalu cepat menghukum. Betul, kita jangan cepat menghukum, tetapi jangan sekali-kali kita meremehkan dosa besar. Kerana saya tengok ada kecenderungan sebahagian daripada kita yang cuba untuk meremehkan dosa besar, bahkan bukan hanya meremehkan, memandang benda itu sebagai perkara yang baik. Umpamanya pakai topi Santa Claus sambil mengucapkan selamat hari Natal. Mengucapkan tu memang ada khilaf dalam kalangan ulama. Majoriti ulama tidak membenarkan. Sebaliknya minoriti ulama seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi membenarkan. Tetapi mereka membenarkan sekali-kali mereka tidak membenarkan kita memakai apa-apa lambang yang betul-betul mewakili perayaan orang kafir. Just sekadar bagi tahu ucapan sahaja yang tidak ada di dalam ucapan itu pengiktirafan terhadap ajaran kekufuran dia. Tapi ada sebahagian daripada kita yang kadang-kadang menganggap pakai baju Santa Claus ataupun menghiaskan bunga pokok-pokok Christmas yang memang orang nampak itu adalah pokok Christmas dengan dihias, dan dia merasakan perkara itu adalah perkara yang diterima, perkara yang tak ada apa-apa. Dia rasa benda itu benda baik, sedangkan benda itu merupakan salah satu daripada benda yang ditegah dalam agama, kerana Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud. Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang meniru sesuatu kaum, dia adalah daripada golongan tersebut. Apa yang Nabi larang ni? Nabi larang memakai
pakaian ataupun lambang yang menjadi simbol kepada agama kufar, ataupun lambang ataupun pakaian yang bila kita pakai orang tahu ini adalah pakaian yang melambangkan kekufuran. Oleh kerana itu kita dilarang untuk memakai pakaian seperti itu. Itu yang pertama. Syaitan akan menggunakan kaedah tazyin, iaitu menghiaskan amalan jahat nampak jadi macam baik. Ini yang saya sebut tadi, di antara juga perkara jahat yang nampak macam baik ialah apabila mereka mengubah ajaran agama dengan mereka mengingat mereka sedang melakukan ketaatan tetapi sebenarnya mereka sedang melakukan kekufuran, seperti mana mereka-mereka yang menganggap Isa adalah anak Tuhan. Baik. Yang kedua, syaitan ataupun iblis ni, dia nak ganggu kita ataupun dia nak goda kita, dia guna cara tashkik, iaitu dia menimbulkan syak wasangka kita terhadap agama kita. Ini pun bahaya juga. Jadi kadang-kadang timbul syak, timbul wasangka, timbul keraguan. Betul ke agama aku ni betul? Bahkan kadang-kadang dia timbulkan dalam jiwa kita persoalan. Ni Allah cipta, yang ni Allah cipta, yang ni Allah Ta'ala buat. Jadi timbul satu persoalan. Allah siapa pula cipta? Dalam hadis Nabi SAW dah sebut dah benda ni. Yang mana syaitan ni kerja dia nak menimbulkan syak wasangka. Syak wasangka dalam jiwa manusia sehingga dia bertanya pada diri dia, Allah cipta benda ni. Ya, Allah cipta benda ni. Allah cipta benda ni, maka akhirnya ya Nabi SAW kata kalau dah sampai kepada soalan tu, maka hendaklah dia berhenti. Sebutlah a'udzubillah. Ya. Sebutlah a'udzubillah, sebutlah aku berlindung dengan Allah. Sebut aku berlindung dengan Allah, maka berhentilah daripada bertanya soalan tu. Berhenti daripada bertanya soalan tu. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berhenti. Sebut bila kita terfikir je dalam jiwa, yang ni Allah cipta, yang ni Allah cipta, yang ni Allah cipta, yang ni Allah cipta. Bila sampai kepada satu soalan, siapa pula cipta Allah? Siapa cipta Allah? Bila ada soalan tu dalam jiwa kita, dalam hadis Nabi sebut, bila ada je soalan tu dalam Sahih Muslim, bila soalan tu timbul aja dalam diri kita, kita terus tinggalkan dan mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, oleh kerana tu tuan-tuan, ini di antara perkara yang digunakan oleh syaitan untuk menimbulkan syak wasangka. Kadang-kadang dia menimbulkan syak wasangka tu terhadap kesesuaian hukum syarak. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa Allah Ta'ala jadikan solat maghrib 3 rakaat, solat isyak 4 rakaat? Dia bertanya, dia menimbulkan syak. Bukankah sepatutnya solat isyak kena 3? Sebab dah lewat malam. Patutnya solat maghrib lah 4, masa tu tengah aktif. Kan? Kita katakan, aku beriman kepada Allah, Allah menurunkan syariat kepada kita dari sudut ibadat khusus bukan untuk difahami logikanya, tetapi Allah nak melihat sejauh mana kita taat kepada dia. Nak tengok sejauh mana kita tunduk dan patuh untuk melakukan arahan dia walaupun kita tak faham rasional di sebalik pensyariatan sesebuah pensyariatan hukum tersebut. Okey, kalau bab muamalat tu bolehlah kita faham kenapa ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung kuliah ni, bahagian pihak penganjur iaitu Nur Islam Academy minta saya untuk announce, untuk berikan hebahan oleh kerana hari ini merupakan hari terakhir untuk kuliah kita bagi tahun 2020. InsyaAllah kita akan bertemu minggu depan, dah masuk 2021 dah. Jadi oleh kerana pada ini adalah kelas terakhir untuk tahun 2020, jadi pihak Nur Islam Academy, Kak Lin telah menyenaraikan 2 audiens yang setia bersama dengan kita setiap minggu. Tak pernah ponting. Ada 2 orang, insya-Allah pihak Nur Islam Academy akan hubungi mereka untuk memberikan sedikit hadiah kepada mereka, iaitu yang pertama Puan Adinah daripada Brunei Darussalam dan juga Puan Farishatina daripada Vietnam. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana kesetiaan kedua-dua hadirin ini yang setia bersama kita setiap minggu. Jadi insya-Allah pihak
Nur Islam Academy akan menghubungi puan berdua untuk memberikan sedikit sumbangan hadiah, kalau saya tak salah lah, kalau saya tak salah dengar. Okey, teruskan bersama dengan kuliah-kuliah di Nia Academy, bukan dengan saya saja, dengan ustaz-ustaz yang lain juga. Baik, kita masuk, kita bincang lagi ya. Kita bincang lagi dari sudut bagaimana syaitan nak menyesatkan manusia. Yang pertama saya sebut tadi, syaitan menghiaskan amalan-amalan dosa yang dilakukan oleh manusia, dia nampak jadi macam baik, dia nampak jadi macam cantik. Yang kedua, dia menimbulkan syahwa sangka. Dan yang ketiga, dia menimbulkan at-taswif. Dia menimbulkan sikap suka bertangguh-tangguh. Bila kita nak buat baik je, syaitan akan hasut. Nanti dululah, penatlah, jangan buatlah, malulah, orang lain tak buatlah. Kadang-kadang kita nak buat benda baik ni, bukan kita nak buat benda baik ni tersekat, bukan disebabkan kita tak nak, tetapi mungkin kita ada rasa perasaan nak bertangguh. Tak naklah, biar dululah. Kan kita nak buat sesuatu, biar dululah. Jadi benda ni yang bahaya tuan-tuan. Benda ni lah yang menyebabkan kita tertangguh. Pernah tak kita nak beri satu sumbangan? Katalah kita nak bagi sumbangan, kita kesian dekat satu orang ni, kita nak bagi dia infak. Katalah kita nak bagi apa? Kita turun apa ni dekat stesen minyak, petrol station. Kita tengok ada pekerja tu tolong kita, tolong isikan minyak apa semua. Kita nak bagi kat dia duit. Kan kita nak bagi kat dia duit, kita tengok-tengok, dalam poket kita cuma ada RM1. Kita nak bagi dia, tapi tengok RM1. Lepas tu kita tak jadilah, malulah. Sedangkan kalau kita bagi, ia dianggap sebagai satu pemberian yang baik. Tapi kadang-kadang kita ada rasa macam, biarlah, ada RM1 je. Maka kita tak jadi bagi sebab kita takut kita takut kerana ia terlalu sedikit. Sedangkan kita tak tahu, benda yang sedikit tu kalau ikhlas, mungkin akan menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Bezalah kalau kita seluk-seluk tengok-tengok ada RM100, tak jadi bagi tu sebab besar sangat. Kan? Besar sangatlah pula. Kalau tak cukup pula aku nak belanja. Contohnya itu lain-lainlah cerita. Tapi kadang-kadang benda terlalu sedikit, kita tak nak bagi sebab terlalu sedikit, ataupun kita tak nak buat satu-satu benda baik sebab kita rasa nanti orang kata macam-macam lah. Sedangkan kita nak buat benda baik ni bukan untuk orang, kita nak buat benda baik ni untuk kita. Maka sebab itu jangan sekali-kali tertipu dengan syaitan. Baik, yang keempat, tahqiruz dzunub. Di antara perkara yang syaitan guna untuk menjerumuskan kita ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah ialah dengan meremehkan dosa besar. Tak ada apa, benda ni walaupun dosa, ialah dosa, nanti taubatlah. Dosa-dosa yang diremehkan ni merupakan perkara yang bahaya. Kerana manusia ni bila sekali dia buat dosa, dia akan rasa bersalah. Tapi bila mana dia buat berkali-kali, maka dia akan rasa benda dosa ini merupakan perkara yang lekeh. Sebab itu dalam hadis Nabi katakan, orang-orang beriman, dia tengok dosa dia seperti jibal yaqa'u alaih, yang mana akan menghempak dia. Manakala wa innal munafiq, manakala orang munafik pula, dia melihat dosa dia, yara dzunubahu kadzubab, seperti mana lalat yang hinggap di hidung dia, dan lalat tu akan terbang bila dia halau begitu saja. Dia rasa dosa dia tu macam kecil. Jadi sebab itu sekali-kali orang yang beriman jangan sekali-kali menganggap dosa sebagai perkara yang ringan ataupun yang kecil ataupun yang remeh. Macam mana pun ia dosa. Jangan sekali-kali kata, alah dosa pun dosa kecil je kot. Kita tak tahu. Mungkin dengan dosa kecil itulah Allah Ta'ala jerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian tuan-tuan, syaitan juga akan mengganggu kita ataupun akan menjadikan kita ni jauh daripada ketaatan kepada Allah dengan menimbulkan perasaan putus asa. Berapa ramai di kalangan manusia yang nak kembali kepada agama, tapi akhirnya dia rasa dia tak layak untuk dapat keampunan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala jelas sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala jelas menyebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Maka bersegeralah kamu untuk mendapat pengampunan daripada Tuhanmu, dan bersegeralah kamu untuk mendapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi ada di kalangan manusia yang kadang-kadang dia rasa macam, Tuhan tak nak ke terima aku? Tak payahlah kot, aku ni memang ahli neraka, rasanya banyak sangat dosa. Jangan ada perasaan itu. Kerana
orang-orang yang putus asa ni dia sebenarnya sedang ditipu oleh syaitan. Sebab itu, ya, di dalam Al-Quran disebut wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada orang yang putus asa daripada rahmat Tuhannya melainkan dia adalah orang-orang yang sesat jalan. Dalam surah Al-Hijr ayat 56. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, benda ni kita kena sedar dan kita kena hati-hati. Jadi tugasan kita adalah sentiasa berada di landasan tengah, landasan Islam yang membawa kita menuju kepada syurga Allah. Muka surat 26, tipu daya syaitan. Kadang-kala kita merasakan bahawa kita sedang beramal, sebaliknya kita sedang menyusahkan dan mengganggu orang lain. Ini pun benda ni ditipu oleh syaitan. Syaitan duk rasakan kita seolah-olah kita sedang melakukan ibadat, tapi sebenarnya kita ganggu orang, kita buat benda haram. Contoh, kerana itulah kita perlu mengetahui tipu daya syaitan. Hati-hati dengan bisikan iblis dan syaitan. Kita perlu tahu di mana kekuatan dan kelemahan diri kita agar diri kita tidak mudah untuk ditipu oleh syaitan. Jangan sekali-kali memandang rendah akan kebijaksanaan syaitan. Jangan downgrade syaitan ni punya kemampuan. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW tak suruh kita berdepan dengan syaitan, tapi Nabi suruh kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Jangan sekali-kali kita kata, mari syaitan, godalah aku nak tengok sejauh mana kamu boleh goda aku. Jangan. Bahkan Nabi ajar kita untuk berlindung dengan Allah daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Kerana pengalaman syaitan tu terlalu besar dan terlalu panjang untuk kita kenal pasti. Kerana kita rasa kadang-kadang kita buat ketaatan, tapi kita sedang ditipu oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan mempunyai pengalaman menghasut manusia sejak daripada Nabi Adam diciptakan oleh Allah lagi. Apabila baru dilantik menjadi AJK masjid, ini saya bagi contohlah. Apabila baru dilantik menjadi AJK masjid, kita menjadi sangat bersemangat mengimarahkan masjid. Lalu kita memasang bacaan Al-Quran di corong pembesar suara sebelum azan subuh berkumandang. Biasa tak? Kadang-kadang masjid ni dia pasang Quran. Sebelum subuh dia pasang Quran dengan speaker. Kuat bacaan Quran tu. Jadi orang yang duduk sekitar masjid kadang-kadang dia rasa terganggu. Kalau azan tak apa sebab sekejap. Ni setengah jam sebelum azan subuh dia duduk pasang kuat. Maka kita memasangnya secara kuat. Ketika itu kita merasakan kita sedang melakukan satu amalan yang baik. Sedangkan masjid itu dikelilingi oleh penduduk yang bercampur antara Islam dan bukan Islam. Di kawasan tersebut ada mereka yang bekerja malam, ada mereka yang mempunyai anak kecil. Kita tidak peduli. Kita pasang juga dengan bunyi yang kuat. Kita rasakan ketika itu kita sedang melakukan ibadah. Namun hakikatnya ketika itu sedang menyakiti hati orang lain dan mengganggu mereka. Berapa ramai di kalangan orang yang kadang-kadang rasa terganggu bila mana duduk dekat dengan masjid duk pasang Quran dengan speaker sebelum daripada subuh. Yang mana mungkin dia pada waktu tu, mungkin dia kerja malam, subuh belum masuk. Kalau kata azan subuh tak apalah sebab dia wajib solat subuh. Ni dia bukan wajib pun nak dengar Quran. Dia pun buatlah komplain. Dia kata, minta tolonglah pakcik, AJK masjid. Saya ni kerja malam, saya ni kerja security. Saya perlu tidur. Sebelum subuh saya perlu tidur sekejap. Ya? Yang mana saya perlu bertugas. Lewat malam, saya baru je nak tidur ni. Nanti subuh saya bangunlah, subuh azan, tak ada masalah pakai speaker. Tapi Quran ni kalau boleh tak payahlah. Jadi pada waktu tu mungkin kita rasa dia ni sedang benci agama. Sedangkan agama tak suruh pun kita pasang Quran dekat speaker tu. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW mendengar satu orang sahabat membaca Quran dengan kuat, maka Nabi menyelak langsir rumah dia dan Nabi menegur sahabat tu. Nabi kata, kullukum yunaji rabbahu. Setiap daripada kalangan kamu ini bermunajat pada Tuhan. Jangan ada sebahagian daripada kamu menyakiti sebahagian yang lain dengan mengangkat suara dengan tinggi. Okey, maka sebab itu saya katakan di situ, Islam menyuruh umatnya melaungkan azan sahaja. Islam tidak menyuruh umatnya membaca Quran dengan suara yang kuat sehingga mengganggu orang lain. Laungan bacaan Quran yang kuat itu bukan saja mengganggu masyarakat bukan Islam, malah keluarga yang mempunyai anak kecil. Anak kecil ini mula menangis dan berteriak sehingga meresahkan ibu bapa. Bila mana ada orang yang mempersoalkan tindakan kita kerana memasang bacaan Quran terlalu kuat sebelum subuh,
kita merasakan mereka sedang mempertikaikan agama Islam. Hakikatnya orang itu bukan mempertikaikan agama Islam. Sebaliknya mereka mempertikaikan tindakan kita. Perkara ni tuan-tuan bukan baru. Baca Quran kuat-kuat dekat masjid sebelum subuh ni bukan benda baru. Zaman dulu dah ada. Ibnul Hajj, seorang ulama bermazhab Maliki, pernah mengkritik amalan ini. Ibnul Jauzi dalam kitab dia Talbisu Iblis, Ibnu Jauzi meninggal, dia ulama kurun ke-6 Hijrah. Ke kurun ke-7 Hijrah. Dia kurun ke-7. Dia kata Ibnu Jauzi sendiri pernah mengkritik tindakan ini. Pada masa itu pembesar suara belum pun wujud seperti hari ini. Zaman Ibnu Jauzi, dia baca dekat menara dengan suara yang kuat. Tak ada mikrofon, tapi baca kat menara sebelum subuh. Ganggu orang. Ganggu orang tidur. Ibnu Jauzi kata ini merupakan tipu daya syaitan. Dia rasa dia baca Quran, tapi dia lupa dia sedang ganggu orang. Pada zaman itu ada budaya orang membaca Al-Quran di atas menara masjid dengan suara yang kuat. Niat mereka baik bagi mengkhabarkan kepada orang ramai bahawa waktu subuh semakin hampir. Namun dalam Islam, niat yang baik saja tidak mencukupi. Tindakan tersebut tidak menepati sunnah lantaran sunnah cukup hanya sekadar azan. Ya. Malah tindakan itu turut mengganggu orang awam yang ingin beristirahat pada waktu itu. Saya tidak nafikan terdapat ulama yang membenarkan perbuatan ini sebelum azan subuh. Ini kerana mereka kiaskan dengan azan subuh. Namun perlu diingat, zaman mereka belum ada pembesar suara. Ada ulama yang benarkan. Ya. Ada ulama yang membenarkan baca Quran sebelum daripada azan subuh. Kerana dia kata dia kiaskan dengan azan pertama subuh, azan pertama. Tapi itu tak guna mikrofon. Sekarang ni guna mikrofon. Sebab itu bila guna mikrofon ni dia lebih mengganggu lah. Ini adalah sebahagian kecil tipu daya syaitan dalam memperdaya umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jatuh tersungkur ke dalam lembah melampau dalam beragama. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya berlindung kepada Allah daripada syaitan. Baginda tidak mengajar kita berdepan dan menghadapi syaitan kerana tipu dayanya sangat kuat. Syaitan sangat berpengalaman dalam menyesatkan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi bila nak bersedia mempersiapkan diri kita untuk meninggal ni, untuk mati ni, kita kena sedar dulu hakikat bahawasanya kita perlu beramal. Kita perlu untuk memperbanyakkan amal. Itu betul. Tetapi jangan sekali-kali kita lupa. Dalam beramal ni ada ruang untuk syaitan tipu kita, ada ruang untuk syaitan alihkan kita, ubah fikiran kita dengan menganggap sebenarnya kononnya kita melakukan ibadat, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya kita sedang melakukan maksiat. Kita sedang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sama seperti macam mana pembesar suara tadi yang mengganggu orang yang nak tidur pada waktu subuh. Bahkan kita mungkin akan menyebabkan orang bukan Islam, ya, mungkin menyebabkan orang bukan Islam ni terganggu. Bahkan bukan hanya terganggu, bila dia tegur kita, dia kata slow sikitlah speaker masjid tu, terganggu saya. Kalau azan tak apa, tak sampai 3 minit. Tapi you pasang Quran dengan speaker, ganggu saya nak tidur. Kita marah dia. Bila dia tegur kita, kita marah dia. Kita kata dia benci agama Islam. Akhirnya kita mungkin akan menyebabkan orang bukan Islam benci kepada agama Islam. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, saya menasihati diri saya dan juga kita semua untuk kita menyedari tentang tipu daya syaitan ini. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, kalau ada saya salah di mana-mana, saya boleh teruskan, boleh tegur saya, no problem. Baik. Hari ni tak ada speaker, saya rasa sakit tekak sikit sebab saya kena tekan suara saya. Okey. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan is plural of syaitan and syaitan is one of iblis.
do they not die as Ustaz said they have been living before the creation of Nabi Adam? Okay. Syayatin ni dia sebenarnya syaitan ni adalah sifat. Dia ambil daripada perkataan syaitana. Syaitan. Ya? Syaitan ni maksud jahat. Syayatin ni pengikut kepada iblis. Dan iblis tu syaitan. Iblis tu syaitan. Syayatin adalah pengikut kepada iblis. Adakah syayatin ni ada banyak. Manusia pun ada yang mengikut iblis. Syayatinul insi wal jin. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Syayatin al-ins wal jin. Syaitan daripada kalangan manusia dan jin. Jadi syaitan daripada kalangan manusia dan jin ni akan mati. Dia orang mati. Macam biasalah. Tetapi yang tak mati tu adalah iblis. Adalah iblis. Wallahu a'lam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata ada kawan guna rantai cross dan dia Islam. Macam mana nak advise? Kena advise. Benda yang dia pakai itu adalah haram. Walaupun ada orang kata, saya pakai ini bukan saya beriman dengannya. No, Nabi SAW tidak akan berjumpa dalam hadis. Sahabat kata Nabi tidak akan berjumpa dengan timsal. Nabi tidak akan berjumpa dengan salib illa naqadahu. Nabi tidak akan berjumpa dengan salib, dengan cross, melainkan Nabi akan patahkan. Kerana benda itu adalah simbol kepada kekufuran. Mana mungkin seorang yang beriman boleh reda dengan orang yang menjadikan simbol cross itu untuk melambangkan Tuhan kita tu ada anak. Katalah tuan-tuan, kita ada mak dan ayah, orang duk fitnah mak dan ayah kita dengan benda yang tak sesuai, lepas tu dia buat lambang untuk menunjukkan penghinaan kepada ibu dan ayah kita. Nak kita pakai lambang tu? Dah tentu kita tak nak, kerana ia merupakan penghinaan kepada mak dan ayah kita. Begitulah juga kepada lambang cross ini. Kerana lambang cross ini merupakan penghinaan kepada Tuhan kita dengan mereka mengatakan cross itu adalah lambang kepada anak Tuhan, yang sedangkan kita percaya Allah Ta'ala tidak ada anak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doktor, bilakah waktu untuk melakukan solat sunat taubat? Bolehkah dibuat bila-bila waktu dan mesti dibuat ataupun mesti dibuat sepertiga malam? Tak disyaratkan malam. Bila-bila kita buat dosa, lepas tu kita nak taubat, kita boleh buat solat sunat taubat. Ya. Dia kata kalau kita salah seorang daripada bakers dan ada yang nak tempah kek untuk hadiahkan temannya yang merayai hari Natal mereka. So bolehkah kita, kalau kita tahu dia nak buat untuk meraihkan hari perayaan mereka, maka kita tak dibenarkan untuk bertolong-tolongan dalam perkara yang maksiat. Kerana perayaan mereka itu adalah maksiat. Perayaan mereka itu adalah kekufuran. So kita jangan terlibat. Kecuali kalau kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, tak ada masalah kita nak jual pada mereka. Kalau dia minta kat kita untuk letakkan lambang Santa Claus pula dekat atas kek, ataupun lambang-lambang Kristian cross atas kek, kita tak buat. Kerana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu jangan tolong-menolong dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan. Yang ini perkara dosa, Baik. Ada kedai-kedai makan dan kedai runcit yang memasang bacaan Quran dengan kuat sepanjang masa. Adakah ini budaya yang baik? Okey. Pertama sekali, Al-Quran diturunkan, Al-Quran diturunkan di dalam dunia ini adalah untuk kita membacanya dan juga kita tadabbur maknanya. Itu asal. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tadabbur Quran. Kerana itulah maksud di sebalik daripada penurunan Quran. Jadi memasang, bukan membaca Quran, memasang Al-Quran, pasang kaset lah, pasang kaset ataupun pasang MP3 Al-Quran di tempat-tempat yang umum, yang mana di tempat itu orang tak dengar pun. Ya, sebahagian ulama semasa mengatakan ia adalah perkara yang tidak sepatutnya kerana ia merupakan perkara yang merendahkan Al-Quran. Sebab itu di antara anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata kathirum min aqwal. Saya baca kan, ni ada kat saya ni kebetulan.
Saya pun tengah buka ni. Dia kata banyak daripada perkataan dan perbuatan yang terkeluar daripada uh, ketaatan di sisi dia ni dibuat dengan atas dasar nak buat ketaatan di sisi orang awam, tetapi dia merupakan dosa di sisi ulama. Antaranya membaca Al-Quran di dalam pasar, dan sedangkan orang pasar tu menjerit-jerit untuk melakukan jual beli. Sedangkan dia baca tu dengan suara yang kuat. Orang yang di pasar tu tak dengar apa bacaan dia. Ini merupakan perkara yang bagi saya seolah-olah macam kita merendah-rendahkan Al-Quran. Oleh kerana itu, para ulama mengatakan ia adalah perkara yang makruh, yang tidak sepatutnya kita amalkan. Tidak sepatutnya kita amalkan. Wallahu a'lam. Solat jamak Asar dan Zuhur after the first set of 2 rakaat terlajak and naik to third. How? Ini bukan jamak kot, ni qasar kot. Orang yang bermusafir dia boleh untuk qasar. Bila cukup kilometer dia boleh untuk qasar. Katalah dia ni memang niat asal nak qasar, tiba-tiba masuk rakaat ketiga, dia masuk rakaat kedua dia terlupa, dia terus naik rakaat ketiga, dia kena turun. Dia baca tasyahud, kemudian dia kena sujud sahwi. Dia kena sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dia dah terlupa. Sujud sahwi ni dia disyariatkan untuk 3 keadaan. Yang pertama, terlupa. Terlupa sehingga menambah perbuatan yang bukan daripada perbuatan yang asal dalam solat. Macam tadilah dia terbangun, patutnya 2 rakaat saja. Lepas tu dia terbangun, dia kena turun balik, baca tasyahud dan sujud sahwi. Yang kedua, dia terkurang. Sepatutnya dia salat 4 rakaat, dia bagi salam pada rakaat ketiga, lepas tu orang bagi tahu dia, baru dia teringat, aku tak buat rakaat yang keempat, baru dia bangun. Itu juga merupakan perkara yang sebagai ulama menganggap itu tambahan, sebab dia menambahkan rukun, iaitu menambahkan bagi salam secara terlupa. Yang mengurangkan ni contohnya macam dia terlupa tasyahud awal, maka dia kena sujud sahwi, dia disunatkan untuk sujud sahwi. Dan yang ketiga, bila dia syak wasangka, 3 ke 4 dia tak pasti, maka dia kena ambil yang paling kurang dan dia sujud sahwi. Wallahu a'lam. Salam doktor. Waalaikumsalam. Apa pendapat Ustaz tentang banyaknya negara Arab sekarang berbaik dengan negara Israel? Kenapa jadi begini? Ini merupakan pengkhianatan kepada saudara kita, iaitu yang terseksa di Palestin. Dan saya amat kecewa dengan pemimpin Arab sekarang ini. Kita doakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membantu saudara kita yang berada di Palestin, yang kena bom setiap masa, yang kena bunuh setiap masa. Dan ini merupakan pengkhianatan. Ini merupakan pengkhianatan daripada saudara Islam kepada saudara Islamnya yang lain. Nabi SAW menyebut dalam hadis, Nabi mengatakan, al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara kepada muslimnya yang lain. Dia tidak wajar untuk menzaliminya, dan dia juga tidak wajar untuk menyerahkannya kepada musuh, menyerahkannya ataupun mendedahkan saudara muslimnya kepada bahaya. Jadi apa yang berlaku sekarang ni merupakan pengkhianatan kepada saudara Palestin. Cuba kita bayangkan orang Palestin rasa apa sekarang ni. Bila dia tengok pemimpin Arab selesa makan dengan orang yang bom anak dia, orang yang bom isteri dia, orang yang bom abang dia, orang yang bom bapak dia. Ini merupakan pengkhianatan yang saya sangat-sangat kecewa dengan apa yang berlaku di negara Arab sekarang ni. Mudah-mudahan negara kita tidak mengambil langkah yang samalah. Baik. Apa hukum isteri atau ibu asyik buat ibadat sunat sampai tak hairankan family? Ini tak betul lah. Islam meletakkan setiap tempat berkadar. Benda yang sunat bila kita buat, jangan sampai mengabaikan perkara yang wajib. Melayan keluarga, melayan suami adalah sesuatu yang wajib. Oleh kerana itu taat pada suami wajib. Jadi dia tidak dibenarkan untuk melakukan perkara sunat sehingga terganggu tugas yang wajib dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada soalan tapi di luar tajuk. Yang pertama, adakah perubatan Islam menggunakan selawat tafrijiyah sebagai merawat pesakit yang dirasuk? Selawat tafrijiyah ia bukan datang di dalam hadis.
dia bukan datang dalam hadis. Kalau nak amalkan hadis yang selawat yang ada dalam hadis, Allah selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu yang diajar oleh Nabi SAW. Adakah selawat tafrijiyah ini boleh diamalkan ataupun tidak? Kena tengok dia punya lafaz. Adakah lafaz itu bercanggah dengan akidah Islam ataupun tidak? Ya, adakah dia itu bercanggah? Kalau semua ayat-ayatnya itu tak bercanggah, maka tidak menjadi masalah untuk diamalkan, kerana selawat ni salah satu daripada doa. Bila kita baca selawat dan kita berdoa untuk kita, ia dianggap sebagai tawassul dengan amal soleh. Kena tengok lafaz selawat tafrijiyah tu macam mana. Yang kedua, adakah bersiwak itu sunnah yang dituntut? Ya, sunnah yang dituntut. Dalam hadis Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau tidak kerana aku menyusahkan umat aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali untuk solat. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau kerja untuk bank, untuk bahagian corporate di mana proses loan untuk konvensional dan Islamik untuk company, hukum haram ke Ustaz? Maaf Ustaz, soalan personal. Okey. Yang kalau dia laksanakan financing untuk Islamik, tak ada masalah lah, dibenarkan lah, kerana ia didasari dengan perniagaan. Tetapi kalau dia terlibat dengan loan yang riba, conventional loan, itu adalah haram. Nabi SAW melaknat, seperti mana kata Ibnu Mas'ud, la'ina Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi orang lain makan riba, orang yang menulis kontrak riba, dan orang yang menjadi saksi kepada kontrak riba. Jadi perbuatan itu adalah haram. Saya nasihatkan kepada mereka yang terlibat untuk mencari kerja lain sekadar yang mampu. Kalau dia mampu untuk berhenti, dia berhenti. Tapi kalau tak mampu, dia cari kerja lain, dan dia wajib cari kerja lain. Tapi kalau sampai dia berhenti itu boleh menyebabkan mudarat pada hidup dia, dia boleh teruskan kerja sambil dia wajib mencari kerja lain ataupun minta tukar ke departmen yang tidak haram, dan dia wajib untuk mengeluarkan sebahagian sikit daripada gaji dia sebagai orang kata apa, penyucian. Keluarkan sikit bagi sedekah kepada orang miskin ataupun kepada mana-mana badan-badan kebajikan Islam ataupun kepada Baitul Mal untuk menyucikan harta dia. Kerana dia dapat harta tu, dia dapat gaji tu sebahagiannya daripada hasil kerja dia membantu loan konvensional. Baik. Okey. Ini ada dalam bahasa Inggeris ni, saya tak faham sangat dia punya istilah-istilah tu, boleh tak terjemah nanti dalam bahasa Melayu? Kerana ada istilah-istilah tu kadang-kadang saya tak nak faham, saya minta maaf. Assalamualaikum Ustaz, dia kata kalau kita sudah tidak lagi melakukan tahlil sebab kita tahu itu tidak mengikut sunnah, berdosakah kita kalau kita bantu cari ustaz yang melakukan tahlil untuk keluarga dia? Dah benda tu tak dituntut. Benda itu para ulama menyebutkan kenduri pada malam itu adalah makruh. Maka perbuatan kita mencari itu pun tidak digalakkanlah. Dia tak dianggaplah sebagai satu ketaatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Nur Islam Academy, Datuk Ayub, kerana sudi menganjurkan kuliah pada malam ini. Saya mohon maaf tadi kerana ada gangguan teknikal sehingga menyebabkan kita bermula lewat. Jadi kita jumpa pada tahun depan insya-Allah. Saya doakan semoga tahun depan ni 2021 menjadi tahun yang lebih baik untuk kita. Allah Taala mengangkat wabak ni dengan segera insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.